Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video pengajaran pendidikan Islam tahun 6. Kali ini Ustaz akan membantu memahami salah satu tajuk dalam bahagian adab, iaitu jagalah harta benda awam. Semoga video ini membantu anak-anak Ustaz memahami dan mengamalkan isi pembelajaran ini. Teruskan menonton sehingga selesai penerangan ini. Cikgu disiplin kan? Betul. 11 markah. Hoi, sayangi harta awam. Harta awam milik bersama. Guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme. Bertimbang rasa, senyum terukir. Kemudahan awam ialah keselesaan yang disediakan untuk digunakan bersama-sama. Kita mesti menjaga kemudahan awam seperti menjaga harta kita sendiri. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Seterusnya kita akan lihat adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, menggunakan harta benda awam dengan cermat. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Yang keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Dan yang kelima, tidak membazir. Seterusnya kita akan lihat cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang pertama, dengan cara memberi pendidikan agama yang sempurna. Memang tidak dapat disangka lagi, ibu bapa perlu memainkan peranan penting sebagai pihak yang paling hampir dengan remaja. Didikan agama dan nilai moral yang sempurna haruslah ditanam dalam jiwa anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua, menunjukkan contoh tauladan yang baik. Ibu bapa merupakan pendorong kepada sifat vandalisme di kalangan remaja. Mengapa? Sebagai contoh, ketika bersiar-siar atau berjalan bersama keluarga, didapati ada sesetengah ibu bapa membuang sampah atau sisa makanan di merata-rata di depan anak-anak mereka. Maka berkemungkinan besar anak mereka juga akan berkelakuan seperti itu. Yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Bantulah anak-anak remaja yang terjebak dengan vandalisme ini dengan memberikan nasihat dan teguran. Semua pihak perlu memainkan peranan, bermula dari rumah, iaitu ibu bapa, guru, masyarakat, pihak berkuasa sehinggalah pemimpin negara. Seterusnya, mengadakan kempen yang bersesuaian. Media massa memainkan peranan dan mempunyai pengaruh kuat dari segi menanam kesedaran, memperoleh kerjasama dan menyampai maklumat tentang vandalisme dalam apa jua bentuk rancangan yang tersiar atau yang terdapat dalam media massa. Media massa juga berperanan membantu pihak kerajaan dari segi mengadakan kempen agar masyarakat faham dan menghayati kempen harta awam milik bersama. Dengan adanya iltizam dan komitmen, maka kempen ini dapat direalisasikan keberkesanannya. Seterusnya, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Pengawasan berterusan seperti memasang CCTV di tempat-tempat kemudahan awam juga membantu
mengelakkan budaya vandalisme ini berlaku. Penguatkuasaan dan hukuman yang berat juga membantu menangani permasalahan ini. Seterusnya, bersikap prihatin terhadap masyarakat. Aktiviti yang merapatkan hubungan kemasyarakatan hendaklah diadakan. Contoh, hari keluarga ataupun gotong royong. Apabila aktiviti berfaedah seperti itu dijalankan, hubungan silaturahim semakin padu, menyebabkan anak-anak muda berasa bersalah untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti vandalisme di kawasan mereka. Seterusnya kita akan lihat akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, berlaku pembaziran. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Yang keempat, masyarakat boleh berpecah belah. Dan yang kelima, ekonomi negara terjejas. Sebagai rumusan, setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan memberi perhatian kepada anak-anak mereka supaya tidak melakukan perbuatan vandalisme, dan masyarakat perlu peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka. Kita haruslah proaktif terhadap gejala vandalisme yang berlaku di kawasan kita. Selain itu, anggota masyarakat boleh memainkan peranan dengan memberikan kefahaman betapa buruknya akhlak vandalisme ini. Pihak sekolah juga memberi nasihat dan bimbingan yang secukupnya kepada pelajar mengenai kepentingan harta benda awam. Mereka perlu diterangkan dengan lebih mendalam tentang tanggungjawab terhadap harta benda awam, kerana sedikit sebanyak memberi gambaran kepada mereka betapa pentingnya sikap dan tanggungjawab terhadap harta benda awam. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga akhirnya. Akhir kalam, kita perlu mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama. Dan ingatlah, anda tidak boleh mengawal apa yang berlaku pada diri anda, namun anda boleh mengawal sikap anda apabila sesuatu perkara terjadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.